Isu penjualan stokin tertera kalimah Allah. Pengasas yang juga pengerusi eksekutif kumpulan KK Mart dan isteri antara 5 dituduh sengaja melukakan perasaan agama Islam. Dua lelaki warga asing ditahan selepas disyaki cuba culik kanak-kanak perempuan di sebuah pasaraya di Klang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pengasas yang juga pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad, Datuk Seri Dr. Chai Kee Kan dan isterinya serta syarikat berkenaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan sengaja melukakan perasaan agama orang lain dengan menjual stokin tertera kalimah Allah. Manakala di pihak pembekal, 3 individu serta syarikat terbabit didakwa kerana bersubahat melakukan kesalahan sama. Datuk Seri Dr. Chai dan isteri Datin Seri Loh Swee Mui membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di depan Hakim Muhammad Anas Mahazir. Mereka didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Turut didakwa syarikat pembekal stokin Xinjiang Chang Sendirian Berhad atas tuduhan bersubahat melukakan perasaan agama orang Islam. Pengarah syarikat itu yang juga 3 beranak iaitu Soh Chin Huat 61 tahun, isterinya Goh Li Hui 62 tahun dan anak mereka Soh Hui San 36 tahun turut mengaku tidak bersalah. Pendakwaan mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara hingga setahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud memohon jaminan RM15,000 bagi setiap individu. Mahkamah kemudian membenarkan ikat jamin RM10,000 semua 5 tertuduh. Sebutan semula kes 29 April ini. Susulan pendakwaan kes itu, pihak berkuasa meningkatkan langkah keselamatan di sekitar Mahkamah Session Shah Alam bagi menjamin ketenteraman. Kira-kira 30 anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam berkawal di dalam dan luar kompleks mahkamah. Mereka berada di lokasi seawal jam 7.30 pagi untuk memantau sebarang insiden yang boleh mencetuskan provokasi. Difahamkan beberapa pihak bercadang untuk melakukan protes atau demonstrasi di luar mahkamah. Bagaimanapun sehingga tengah hari ini, keadaan dilaporkan terkawal. Dua sukarelawan Pusat Pemulihan Dadah Persendirian di Lenggeng Nilai berdepan tuduhan menyebabkan kecederaan parah seorang pelatih lelaki di pusat itu minggu lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah ketika dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban. Tertuduh M. Jason Jai Ganesh dan Calvin Raymond didakwa bersama-sama dengan sengaja menyebabkan cedera parah kepada seorang lelaki berusia 38 tahun menggunakan paip PVC. Mereka didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah pejabat pengurusan Pusat Pemulihan di Lenggeng jam 11 pagi 19 Mac lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat. Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi tidak membenarkan ikat jamin. Sebutan semula kes 30 April depan. Dapatkan promosi sehingga 50% untuk Kowe baharu dan penjimatan sehingga 50% dengan menukar penulen air anda yang lama. Promosi hebat Kowe.
Perubahan kepada dasar cukai perkhidmatan, terutamanya kenaikan kadar cukai perkhidmatan, tidak memberi impak yang ketara kepada inflasi dengan anggaran sekitar 0.2%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini kerana perubahan dasar hanya melibatkan cukai perkhidmatan dan cukai jualan kekal dengan skop serta kadar cukai sedia ada. Datuk Seri Anwar berkata skop kenaan cukai perkhidmatan adalah kecil iaitu hanya ke atas 41% daripada bilangan perkhidmatan yang terdapat dalam ekonomi. Perbelanjaan bagi makanan dan minuman serta telekomunikasi tidak dinaikkan, kekal pada 6%. Perbelanjaan utiliti seperti air, petrol, kekal dan tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Ini harus jelas kerana banyak kekeliruan. Malah ujarnya pelbagai perkhidmatan asas tidak dikenakan cukai perkhidmatan seperti pendidikan dan kesihatan. Tambah beliau melalui peluasan skop dan perubahan kadar cukai perkhidmatan ini, kerajaan menjangkakan akan mengutip hasil berjumlah RM3 bilion. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kenaikan harga makanan dan barangan di Bazar Ramadan bukan disebabkan pelaksanaan cukai perkhidmatan SST. Sebaliknya, berpunca daripada kos sewa tapak yang tinggi. Kos sewa tapak yang tinggi turut disebabkan terdapat peniaga yang menyewanya daripada ejen yang mengambil kesempatan mengenakan caj yang tinggi dan bukannya menyewa secara terus daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Semalam di Tambun, saya dapati bahawa sekiranya kos sewa itu lumayan, dia tidak sangat mengesankan. Ya. Ada beberapa kedai daripada ratusan yang ada, sekitar 180 semalam, yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan. Ya. Tetapi saya akui ada impak kecil kenaikan harga, tetapi saya tidak fikir oleh kerana SST itu menyebabkan tingkat naik. Beliau juga sudah mengarahkan PBT tidak mengenakan kadar sewa tapak yang tinggi bagi meringankan beban golongan peniaga. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyifatkan kestabilan politik, dasar ekonomi yang jelas serta dasar yang memudahkan perniagaan antara faktor yang menarik pelabur ke negara ini sehingga mampu mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi diluluskan dalam sejarah negara tahun lalu. Katanya kejayaan itu hasil sumbangan semua jentera kerajaan diterajui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan Kementerian Luar dan bukan hanya dicapai melalui kunjungan ke negara luar. Datuk Seri Anwar menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah pada sidang Dewan Rakyat mengenai bagaimana Malaysia mampu mencatatkan jumlah pelaburan yang tinggi dan memastikan momentum itu berterusan. Kita akui bahawa Malaysia dapat tempat kerana politiknya stabil. Keduanya, dasar ekonomi madani itu jelas. Ada yang disebut clarity dasar-dasar. Pelabur sama ada domestik atau asing, bila dia nak datang, dia nak tengok jelas atau tidak. Pencapaian itu juga ujar beliau disumbang kepantasan kelulusan yang mendapat teguran sebelum ini sama ada di peringkat persekutuan, negeri dan perbandaran. Menjawab sama ada Malaysia terjejas atau mendapat manfaat daripada perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan mengakui ia memberi kesan kepada negara pengeksport ke China. Bagaimanapun, ada negara seperti Jerman mengambil langkah mengurangkan kebergantungan hanya kepada China dan turut memilih Malaysia sebagai hub dagangan. Zeiss Street Kamera Utama, Zeiss Portrait Profesional, siri Vivo V30. Polis menahan dua lelaki warga asing disyaki cuba menculik seorang kanak-kanak perempuan berusia setahun 7 bulan di sebuah pasar raya di Klang, Selangor. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao berkata kedua-dua suspek berjaya ditangkap oleh orang awam yang melihat kejadian berkenaan. Visual kejadian yang memaparkan kedua-dua suspek ditangkap oleh orang ramai tular di media sosial.
Dalam satu kenyataan, beliau berkata kejadian berlaku kira-kira jam 7.30 malam semalam apabila pengadu bersama adik perempuan sambil memimpin tangan mangsa menaiki eskalator di pasaraya berkenaan. Tiba-tiba dua lelaki warga asing telah mengangkat anak pengadu dari arah belakang. Pengadu bertindak menjerit dan cuba menarik anaknya. Orang ramai yang melihat kejadian itu segera membantu dan menangkap suspek sebelum diserahkan kepada polis. Tambah ACP Vijaya Rao, kedua-dua suspek direman 3 hari pagi tadi bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Penyaluran bantuan makanan sudah sinonim dengan masyarakat yang gemar berkongsi rezeki khususnya sepanjang bulan Ramadan. Menyedari hakikat itu, Perkhidmatan Penghantaran Makanan dan Barangan Runcit Foodpanda Malaysia melancarkan program pengagihan 5,000 bakul makanan sebahagian daripada usaha membantu keluarga yang memerlukan di seluruh negara. Kempen yang dirasmikan Menteri Komunikasi dan juga Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fadil membuka tirainya dengan pengagihan bakul makanan kepada lebih 200 keluarga di kawasan Lembah Pantai Kelmarin. So Food Panda has always been at the forefront of managing social initiatives, and along with, whenever we started, we always had this in mind that we have to do these things. So what we did this year, we partnered with Coca-Cola and View, along with My Fund Action, where we will try to empower the people in need and try to distribute them food packets all across. The impact could be huge. We have a code called Dharma, which the customers can use on our platform. When they use this code, Foodpanda gives them a discount, and corresponding donations will be made from Foodpanda platform to the families in need. Inisiatif penebusan kod derma ini akan berlangsung sehingga 9 April depan dengan setiap keluarga yang terpilih akan menerima bakul makanan bernilai RM50 setiap satu bagi meringankan beban mereka sepanjang bulan Ramadan. Momentum inflasi diunjur meningkat pada suku kedua tahun ini susulan pelarasan dalam cukai perkhidmatan dan jangkaan rasionalisasi subsidi diesel. Menurut RHB Investment Bank, kadar inflasi kekal dengan jangkaan inflasi tahun ini pada 3.3%. Tambah bank pelaburan itu, cadangan langkah-langkah penyatuan fiskal diunjurkan akan meningkatkan inflasi utama 0.7% sehingga 1.1% berbanding 2.5% pada tahun lalu. Risiko inflasi pula dikawal harga makanan yang stabil, sebahagiannya disebabkan oleh subsidi makanan yang berterusan dan kawalan harga. Magnitud sebenar risiko peningkatan akan bergantung kepada beberapa faktor utama seperti tarikh kuat kuasa pelaksanaan untuk rasionalisasi subsidi bahan api, kuantum pelarasan harga dan tarif, serta kekuatan perbelanjaan isi rumah dan kos perniagaan. Zeiss Street Kamera Utama, Zeiss Portrait Profesional, Zeiss Gaya Portrait, siri Vivo V30.
Bertemu kembali. Selepas beberapa kali gagal, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC mencapai kata sepakat meluluskan resolusi menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas. Ia juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua tawanan yang ditahan pejuang Hamas. Baki 14 ahli majlis mengundi resolusi itu yang dicadangkan oleh 10 anggota badan yang dipilih. Resolusi menggesa gencatan senjata segera bagi bulan Ramadan dan menuntut pembebasan semua tawanan sejak serangan tercetus 7 Oktober tahun lalu. Washington sebelum ini beberapa kali menggunakan kuasa vetonya untuk melindungi Israel. Namun kedegilan Israel yang masih meneruskan serangan bertali arus ke atas Palestin yang ketika ini mengorbankan lebih 32,700 nyawa membuatkan Amerika Syarikat bertindak untuk berkecuali dalam pengundian kali ini sekaligus mencetuskan ketegangan sekutu itu. Resolusi kali ini juga menekankan keperluan untuk meluaskan aliran bantuan kemanusiaan, mengukuhkan perlindungan orang awam di seluruh Gaza selain mengulangi tuntutan menghapuskan semua halangan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Malaysia yang tegas menyokong resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk melaksanakan gencatan senjata di Gaza mahu ia dikuatkuasakan sekarang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia mengambil kira kemuliaan bulan Ramadan selain mahu penderitaan penduduk di Gaza sejak perang tercetus pada Oktober tahun lalu dihentikan segera. Dalam kenyataannya, Datuk Seri Anwar menegaskan Amerika Syarikat perlu bertindak terhadap sekutunya untuk menghormati resolusi UNSC dengan mematuhi gencatan senjata dan membenarkan kemasukan segera bantuan kecemasan. Pada masa sama, Malaysia turut menyeru Majlis Keselamatan PBB memastikan Israel berhenti daripada terus mencabuli undang-undang antarabangsa. Malaysia turut memuji keberanian dan komitmen kemanusiaan 10 orang ahli majlis membabitkan Algeria, Guyana, Ecuador, Jepun, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan Switzerland. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia komited mengekalkan perjuangan Palestin dalam usaha menubuhkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Bersua kembali, penyerang muda sensasi Zeiss Street Kamera Utama, Zeiss Portrait Profesional, Zeiss Gaya Portrait, siri Vivo V30.
Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi berada dalam kelas tersendiri apabila dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP buat kali ketiga berturut-turut pada Majlis Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023 semalam. ABK 23 menyaksikan kecemerlangan buat bintang muda berusia 22 tahun yang berjaya mempertahankan gelaran itu selepas kali pertama dinobatkan sebagai MVP ketika usianya 19 tahun pada ABK 21. Prestasi cemerlangnya bersama JDT musim lalu melayakkan Arif untuk meraih anugerah berkenaan selain turut menjadi nadi utama pasukan dalam membantu JDT mempertahankan kejuaraan Liga Super selama sedekad. Arif menjadi pemain JDT pertama melakar hat-trick, meraih gelaran MVP dan pemain kedua mencipta rekod itu selepas bekas penyerang kebangsaan Nur Syahrul Idlam Talaha melakukannya pada 2010, 2011 dan 2012. Selain itu, pemain kelahiran Kuantan Pahang itu turut mendominasi 4 lagi anugerah iaitu penyerang terbaik, pemain muda terbaik, gol terbaik Liga Malaysia 2023. Dia juga berkongsi anugerah kasut emas penjaring terbanyak tempatan Liga Super bersama penyerang Selangor Faisal Halim. Ini juga musim ketiga Arif dinobatkan sebagai penyerang terbaik selepas memenanginya pada 2021 dan 2022. Malam ini jadi penentu laluan Harimau Malaysia pada kempen kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dijadual bertemu Oman di Stadium Nasional Bukit Jalil tepat jam 10 malam ini. Misi balas dendam tewas 0-2 di tempat lawan minggu lalu jadi sasaran skuad kendalian Kim Pan-gon menjelang aksi keempat kumpulan D nanti. Genap 131 hari, skuad Harimau Melaya kembali mengaum di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selepas aksi terakhir menang 4-3 ke atas Kyrgyzstan 16 November lalu, kini Oman jadi satu lagi pencabar negara dalam misi perkukuhkan kedudukan. Bukan misi mustahil, sokongan peminat kedua pasukan bola sepak kebangsaan ditagih mampu jadi dokongan terhebat malam nanti. Melihatkan kepada ramalan kadi cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca dilihat baik menjelang waktu perlawanan. Cumanya, hujan lebat beserta petir pada sebelah petang diharap tidak berlarutan hingga ke malam sebelum sepak mula jam 10 malam. Jangkaan bacaan suhu juga dijangka berada dalam keadaan baik sekitar 24 hingga 35 darjah Celsius. Untuk rekod selepas 3 perlawanan, Malaysia kini menduduki tangga ketiga dengan 6 mata. 6 mata juga diraih 2 pasukan teratas iaitu Oman dan Kyrgyzstan namun dibezakan dengan perbezaan gol. 2 aksi kumpulan D berlangsung serentak dengan Kyrgyzstan akan melayan kunjungan Taiwan di Stadium Spartak. Dengan itu, sekian Buletin 1.30. Telatah ibu dan anak gorila yang baru memasuki umur sebulan mencuit hati pengunjung di Zoo London, United Kingdom. Saya Nadia Azmi. Salam hormat. Assalamualaikum.